Kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ni untuk bersama-sama di dalam satu perkemahan survival, ya, betul kan? Camp survival untuk anak-anak kita dari pelbagai tempat. Ada yang dari Melaka, Johor, ada yang dari Pahang, ada dari Penang, Kedah ada Kedah, orang jauh Kedah, Terengganu ada Terengganu pun ada. Kelantan tak sampai. Baik, Alhamdulillah. Jadi kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama. Inilah satu camp, satu perkemahan untuk kita sama-sama membina kekuatan anak-anak kita dan juga mak ayah sekali. Jadi Allah izin memang pada malam ni berlaku pula blackout, sementara lah, insya-Allah blackout yang Allah susun berlaku, walaupun kita tidak plan blackout, tapi Allah susun blackout, insya-Allah. Baik, sebelum mula kita sama-sama bersyahadah dulu, kita mengucapkan 2 kalimah syahadah ikut apa yang Ustaz sebut, ikut sama-sama, cakap dengan sepenuh hati, lidah kita baca asyhadu alla ilaha illallah kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ikut, kita baca 3 kali. Ketika kita membaca syahadah yang pertama, kita minta pada Allah dalam hati, kita minta apa? Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, kekuatan iman dan kekuatan amal. Kekuatan iman dan kekuatan amal. Kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan. Itu nombor 1. Minta Allah iman, Islam dan ihsan. Lepas tu yang kedua tu, bila kita mengucap tu dalam hati kita, minta, ya Allah, kita minta supaya diberikan kekuatan untuk beramal dengan Islam, iman dan ihsan. Dan kemudian selepas itu kita, yang bertiga, kita minta dalam hati kita kepada Allah, ya Allah, kau terimalah kami sebagai hamba-Mu, dan masukkan kami dalam mereka yang akan berjuang bersama dengan agama-Mu. Boleh? Nombor 1 doa apa ketika kita baca syahadah? Nombor 1 buat apa? Ingat, kita minta iman, ya Allah, berilah kami iman, Islam dan ihsan. Kita minta yang sempurna, cakaplah yang sempurna. Lepas tu kita minta, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk beramal, iman, Islam dan ihsan, yang sempurna. Minta macam itu. Dan yang ketiga, kita minta pada Allah, ya Allah, terimalah segala amalan kami dan jadikan kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Jadi kita minta Allah SWT. Okey, ikut dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ya Allah, berilah kami iman, Islam, ihsan yang sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk beramal dengan iman, Islam, ihsan, dengan amal yang sempurna. Kita minta ke Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu. Ya Allah, terimalah segala amalan-amalan kami. Berilah kekuatan pada kami untuk berjuang sehingga berakhir dengan syahid fi sabilillah. Amin. Ya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, pertama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada hari ini. Jadi, kalau sebelum ini kita duduk kat rumah, kan, kat rumah ada macam-macam. Nak main game pun ada, nak tengok TV pun ada, kan. Nak makan, nak apa semua terang benderang, senang dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu adalah kehidupan yang sementara sebenarnya, kan. Kehidupan yang sementara. Jadi hakikat sebenarnya, kalau kita nak tahu kita ni macam mana, inilah dia. Kita hidup dengan kita, kehidupan kita di sini, sebagai seorang yang sebenarnya makhluk Allah yang bernama manusia ni. Dan Allah bagi kita jadi manusia ni sebagai sebaik-baik kejadian, sebaik-baik kejadian. Jadi Allah jadikan kita dengan sebaik-baik kejadian, lebih baik daripada segala yang ada makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitar kita. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama, insya-Allah, untuk sama-sama kita melihat satu perkara, iaitu yang pertama, adik-adik sekalian, malam ni kita nak merasai bagaimana cara kita nak hidup sebagai seorang hamba Allah. Kerana kalau kita ingin bersama-sama dengan orang yang bangkit di akhir zaman, bersama-sama dengan orang yang menang di akhir zaman, bersama-sama dengan mereka yang boleh mengalahkan pasukan Dajjal. Dajjal, kenal Dajjal? Kenal Dajjal. Nak kalahkan Dajjal, tentera Dajjal, nak kalahkan mereka yang menjadi musuh Allah, maka nombor satu, kita nak kena hidup sebagai hamba Allah. Itu nombor satu. Hidup sebagai hamba Allah ni maknanya yang pertama sekali kita nak rasa bahawa kita ini sebenarnya Allah jadikan. Jadi Allah yang menjadikan kita, Allah yang memberikan rezeki pada kita, Allah yang menghidupkan kita. Allah SWT lah yang berkuasa. Jadi yang pertama sekali kita nak kena lihat bagaimana keadaan manusia hari ini, yang ramai di keliling kita tu ramai terputus daripada Tuhan dia, Allah. Jadi kalau kita tengok keliling kita kan, ada pokok, ada daun, keliling-keliling kita ni kan, walaupun kita nampak sikit-sikit sebab gelap, di keliling kita ni ada dengar bunyi cengkerik, ada dengar bunyi binatang-binatang yang ada, mungkin katak sikit, cengkerik sikit, mungkin ada bunyi-bunyi yang lain. Jadi kita nak kena rasa bahawa segala yang ada di keliling kita, di sekitar kita, termasuk diri kita, semuanya adalah makhluk Allah. Maknanya Allah jadikan. Dan bila kita kata Allah jadikan, maka sebenarnya Allah lah yang maha berkuasa. Kita lah yang amat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah kita tengok bagaimana Allah menggambarkan kepada kita dalam suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Jadi kita tengok bagaimana Allah gambarkan kepunyaan Allah
segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ya, bumi ni yang kita nampak ni, semua tu kepunyaan Allah. Dan Allah SWT menggambarkan kepada kita, dialah Tuhan, dialah kita kata Tuhan kita yang maha perkasa, yang maha mulia. Jadi ini nombor satu. Jadi sebab itulah kan, satu ketika tu berlaku satu malam gelap gelita macam ni. Malam ni gelap gelita. Ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ketika dalam keadaan bulan Ramadan gelap gelita di Gaza. Tahu di Gaza kat mana? Siapa yang tak tahu Gaza kat mana? Angkat tangan. Gaza kat mana? Siapa tahu? Gaza ni bukan gerakan akhir zaman, bukan. Ada satu gerakan nama ni Gaza, gerakan akhir zaman. Hak tu cerita mimpi aja. Kita tak nak yang tu. Jadi di Gaza di Palestin, satu malam hari bulan Ramadan, malam hari ketika tengah gelap gelita begini, sebab di Gaza ni Allah izin Israel dia selalu tembak stesen api, stesen buat elektrik ni, power station. Dia selalu tembak. Bila hidup je dia tembak. Dengki. Israel ni dia dengki. Dia tembak, bila meletup, habis. Buat sikit. Jadi, akhirnya, di Gaza, setiap 3 jam aja ada elektrik. Setiap 3 jam aja ada elektrik. Kalau kat sini kata abang tadi tu, abang ngah kita tu, 3 jam tak ada elektrik. Dia kata ni 3 jam kan. Di sana 3 jam aja ada elektrik. Macam tu. Jadi gelap gelita. Bayangkan tengah gelap gelita ni apa dia orang buat? Apa dia orang buat tengah gelap gelita? Nombor satu, dia orang sentiasa dalam keadaan zikrullah. Kenapa zikrullah? Kerana pada malam-malam tertentu, saya pernah pergi ke sana. Kalau malam-malam ni dia akan bunyi dekat sempadan terutama akan bunyi letupan. Dia tembak bom 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 macam tu. Letupan. Jadi tiap-tiap malam akan ada kedengaran letupan demi letupan. Sehinggalah berlaku satu ketika sebuah rumah telah ditembak, bom jatuh. Itu bukan bom, itu biji benih jatuh. Jadi bom jatuh, meletup sehingga akhirnya yang tinggal maknya mati, adik-beradiknya meninggal dunia syahid. Yang tinggal ayahnya dengan anaknya saja, seorang laki-laki. Anaknya umur mungkin dalam saya ingat dalam 7 tahun agaknya lah, 8 tahun, 7 tahun gitulah. Menangis sebab rumah kena letup, kena bom. Israel tembak, bom jatuh, meletup. Maka bila menangis kan, ayahnya pergi kerja, tengok cari, jumpa maknya dah meninggal dunia, terempap dengan batu dinding. Adik-beradik dia pun meninggal dunia, tinggal dia berdua je dengan ayah dan dengan anaknya tadi, anak laki-laki. Jadi bila dia tinggal macam itu, anaknya menangis sebab sakit, badannya luka-luka. Akibat daripada letupan yang menyebabkan rumahnya runtuh. Apa dia buat? Dia menangis, dia kata, ayah macam mana ni sakit, mak dah tak ada, semua dah tak ada, menangis. Akhirnya ayah dia kata, macam ni, ambil Quran. Dia suruh ambil Quran. Ambil Quran, baca. Dia suruh baca Quran. Dia tengok bapak dia sakit, ayah sakit, nak baca macam mana, sakit, badan dia nampak luka-luka. Ada orang ambil video kan, nampak luka-luka badan, sakit. Ayah dia kata, ambil Quran, baca Quran. Lepas tu dia pun bacalah Quran. Dia baca Quran. Siapa yang tak pandai baca Quran, angkat tangan. Siapa yang belum pandai lagi? Ada seorang dua tak pandai lagi, tak apa. Nanti belajar Quran. Sebab tak dengar cerita kisah Quran. Jadi apabila dia baca Quran, mula-mula dia menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis dia. Sakit badan lepas kena ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menangis. Terseduh-seduh menangis. Teresak-esak gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia pun baca. Lama-lama lancar. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lama-lama suara dia makin kuat. Dia tengah sakit. Lama-lama suara makin kuat, hebat. Jadi apa yang berlaku? Rupa-rupanya
ayat Al-Quran yang dibaca memberikan kekuatan kepada hati dia, jiwa dia tadi, sehingga anak tadi tu yang luka parah, sakit, dan kemudian selepas tu tak boleh nak buat apa-apa dah, kita kata menangis saja, sedih saja, sementara nak tunggu bantuan daripada doktor datang, dia baca Quran, lama-lama air mata dia mula hilang, air mata dah tak menangis dah tak tersedu-sedu dah tak teresak-esak dah. Kemudian selepas tu dia mula boleh senyum, nampak senyuman dalam kat mulut dia tu, nampak tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia habis baca surah Al-Fatihah, baca pula surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dia baca Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah, dia baca. Kita dengar dia baca pun rasa seronok sangat. Baik. Jadi nombor satu, sekalian, maksud hidup sebagai hamba Allah, nombor satu, mesti kita dekat dengan firman Allah, dekat dengan Al-Quran. Kenapa kita kena dekat dengan Al-Quran? Kenapa agaknya dekat dengan Al-Quran? Yasin, kenapa nak dekat dengan Al-Quran? Kenapa kita dekat dengan Al-Quran? Dia bagi syafaat. Apa lagi? Siapa nak jawab? Siapa nak try? Adik. Mukjizat. Mukjizat Nabi. Lagi siapa? Kenapa kita akan dekat Quran ni? Yang sana belakang. Kakak-kakak, nampak macam yang kakak-kakak besar-besar sikit ke makcik-makcik tu? Kakak lah. Nampak macam besar-besar ni, lebar pun ada kat depan tu. 14 tahun. Bukan saja dia besar, dia lebar lagi. Kenapa Quran? Kerana Quran ni nombor satu, itulah firman Allah. Jadi maknanya bila kita baca Quran ni itulah kata-kata daripada Allah. Maknanya bila kita baca, seperti kita sedang berbual-bual dengan Allah. Jadi bila kita berbual dengan Allah ni, maknanya apa? Maknanya kita sedang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupanya Quran ni hebat. Hebat. Ada satu orang ni, orang tua. Orang tua daripada negara Arab. Dia datang ke hospital di Pakar di Saudi. Hospital Pakar di Saudi ya. Jadi diceritakan oleh doktor ni sendiri. Doktor ni doktor yang beriman, bertakwa. Satu ketika pakcik ni nak kena operation. Tahu operation? Kena belah, tak tahulah, mungkin jantung ke apa ke. Jadi pakcik ni dia selalu dalam satu hari baca sampai banyak juz lah, kadang-kadang sampai 10 juz dia baca satu hari Quran. Dia baca Quran 10 juz kadang-kadang dia baca. Jadi hari dia nak dioperasi tu, Allah izin nak belah dia jantung, nak belah, kemudian nak keluarkan jantung dia ke, nak operasi lah, nak betulkan ke apa kan. Tiba-tiba doktor beritahu kat dia, operasi ambil masa 7 jam, 8 jam minima. Kemudian dia kata, bukan saja 7 jam, 8 jam, tetapi dia kata, kita terpaksa berhadapan dengan satu suasana yang ni lah. Sebab pakcik dah tua, dan ada penyakit, jadi kritikal jugalah. Jadi dia kena di-bius. Bius tau bius? Dia tidurkan. Ni macam dah kena bius dia depan ni. Kena bius tu. Cuba tarik sikit. Letih tadi pagi panjat pokok kan. Tak apa. Adik-adik ni tidur tak kenali kan. Jadi dia kena bius, maknanya tidur. Maknanya ditidurkan. Tiba-tiba dia menangis. Kan. Agak kenapa dia menangis? Siapa nama abang? Anak Abu Musa kan? Siapa? Omar. Kenapa pakcik tu menangis agaknya? Takut jarum? A. Takut kena vaksin? B. Takut kena injek? C. Takut apa dia? Kenapa dia menangis? Omar rasa kenapa? Ada. Belakang akak. Tak dengar lah. Cakap kuat sikit boleh?
Susah bercakap dengan Allah. Oh, tengah bercakap dengan Allah. Menangis siapa cakap dengan Allah? Okey. Ya, adik. Abang. Ya, abang lah. Betul lah. Ya. Yelah, yang angkat tangan tu. Dia menangis sebab dia fikir hari tu kalau dia tidur 7 jam, 8 jam, dia tak boleh habis 10 juz, 3 juz, 1 juz pun tak boleh habis nanti. Dia menangis sebab dia tak boleh baca Quran. Sebab dia dah rasa seronok sangat nikmat baca Quran. Jadi akhirnya dia minta izin dengan doktor. Doktor, boleh tak operasi saya buat yang bagilah bius sikit-sikit aja, tak payah tidurkan saya, boleh tak? Doktor tu kata, mana boleh, nak buka jantung ni mana boleh, tak tidur, kena tidur, kata dia. Dia kata, tolonglah doktor. Dia menangis, kalaulah saya mati hari ini, saya mati tidak bersama Quran. Dia kata, saya mati tidak bersama Quran. Jadi mana bayangkan macam mana. Kita boleh bayang tak macam itu? Kalau adik-adik suka apa? Suka buat apa sih? Apa yang paling suka sekali? Adik ni. Kosyok sungguh. Dek, siapa nama dek? Siapa nama? Tuah. Apa? Tuah. Macam hang tuah tu. Oh, patutlah. Oi, badan fit. Hang tuah. Tuah. Nak tanya tuah. Tuah paling suka sekali dalam dunia, tuah apa dia? Apa yang paling suka sekali? Main bola, lompat-lompat, tidur, makan. Paling suka sekali apa? Solat. Subhanallah. Anak siapa ni? Siapa nama ayah? Azrul. Azrul. Mana ayah? Ayah di sini. Ayah tak ada. Ayah tak ada pula. Subhanallah. Paling suka sekali solat. Betul-betul hang tuah sungguh. Alhamdulillah. Baik. Apa maksud suka tuah? Kenapa? Macam mana kata suka? Ibadah. Alhamdulillah. Inilah anak-anak homeschooling ni. Anak-anak homeschooling dia suka solat. Dia tak suka main guli. Main guli tak suka. Tahu main guli tu apa? Tak tahu juga. Ini semua jenis solat ni. Mak dia suka solat. Dia pun suka solat. Alhamdulillah. Jadi bila kita suka sesuatu, maknanya kita tak boleh nak tinggalkan dia. Ada seorang ni kan, baru-baru ni saya jumpa di satu tempat lah, tak sebut negeri sisi kita lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Dia kata apa, Ustaz, saya ada satu masalah. Apa masalahnya? Dia dah biasa baca selawat 100,000 kali sehari. Selawat dia baca 100,000 kali sehari. 50,000 siang, 50,000 malam. Jadi ada masalah apa masalahnya? Bagus kan? Masalahnya dia tak boleh nak tinggalkan sebab nak buat amal lain. Dia nak amal lain, dia kata, Ustaz, suruh bangun malam nak semayang. Susah nak semayang, nak habiskan selawat 50,000 kali, dia kata. Ini contoh. Dia kata kalau dia tinggalkan, tak baca 50,000 kali semalam, 50,000 kali sesiang, dia akan rasa macam tak makan, tak minum, macam sakit badan dia. Macam itulah. Maknanya dia rasa nikmat berselawat. Jadi maknanya perkara yang penting dalam hidup kita ialah perkara yang kita tak boleh tinggalkan. Itu macam perkara yang penting, yang dekat dengan kita. Jadi kita kena cek ni, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, apa dia perkara yang kita tak boleh kalau tak buat satu hari. Maka pakcik tadi tu, dia tak boleh apa? Dia tak boleh kalau tak baca Quran. Sehingga dia menangis. Doktor nak buat pembedahan jantung, dia menangis, minta tolonglah doktor, jangan bagi dia tidur. Jangan bagi dia bius tidur. Sakit pun tak apalah, saya baca. Kemudian lepas tu akhirnya doktor tu pun cakap dengan doktor pakar bius, kata kita standby lah, kalau dia sakit sangat kita tidurkan dia lah. Nak ikut permintaan, tak sampai hati. Doktor tu pun menangis bila dengar dia kata dia tak nak tidur sebab takut terlepas baca Quran. Dia pun menangis juga, kata doktor tu. Aku pun menangis juga, tengok orang tua tu nangis, aku tak sampai hati. Jadi dia kata, kalau aku mati hari ini, biarlah aku mati dalam keadaan baca Quran. Jangan aku mati dalam keadaan aku lupa pada Allah, tak baca Quran. Akhirnya tahu apa jadi dia maka dia pun dia bagi bius dulu tempat yang nak dibelah tadi.
Kemudian lepas tu dia tak ditidurkan. Maknanya dia boleh rasa sakit lagi. Dia pun dia belah. Maka sepanjang belah pembedahan itu, dia baca Quran sepanjang. Dia tutup mata dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia baca daripada Fatihah, masuk suratul Baqarah, masuk. Dia dah hafal Quran. Sampai dekat-dekat 5 juz, 6 juz. Dia baca je. Tak nampak pun rasa sakit badan dia belah. Jadi adakah orang baca Quran ni orang tu kebal? Tak. Tapi kenapa dia tak sakit? Kenapa dia boleh belah tanpa ada rasa sakit tadi? Rupa-rupanya Allah Subhanahu Taala sayang pada dia. Allah nak dia baca Quran tiap-tiap hari. Allah izin dia baca Quran. Walaupun sedang dibedah, dia masih lagi boleh baca Quran dalam keadaan sedar. Kita macam mana? Jadi ini semua adalah kekuatan bila orang tu bersama dengan Quran. Kekuatan. Ada satu cerita lagi. Ini kisah mereka yang seorang ni, dia mujahid yang berada di Afghanistan ketika perang dengan Rusia. Tiba-tiba bom jatuh, kan, dia terpelanting, dia terus tak sedar diri, dia koma. Maknanya koma ni tak sedar diri lah. Kemudian akhirnya ada peluru masuk sini, ada benda masuk sini, maknanya nak kena dikeluarkan, nak kena kalau ada peluru ke, kalau ada cebisan-cebisan apa-apa masuk dalam badan, kita kena keluarkan. Kalau tidak akan berlaku pendarahan, boleh membawa kepada kematian. Jadi doktor ambil dia. Mula-mula dia diam aja. Mulut dia macam bunyi-bunyi tapi diam, tak apa kuat sangat. Ketika nak melakukan pembedahan, tiba-tiba dia baca Quran. Dalam keadaan tak sedar tu, dalam keadaan mata tertutup dah. Mata dah tutup dah. Maknanya dah macam kita kata tidur. Dalam keadaan tidur tu, doktor nak belah dia punya badan, nak ambil peluru yang masuk, cebisan besi yang masuk akibat kena bom tadi. Dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video yang dia ambil itu, saya tengok dia baca Quran. Subhanallah. Sampai pembedahan habis baca Quran. Ini orang yang tak sedar diri, kita kata maknanya dah tertidur tadi. Itu maknanya bukan ditidurkan, sekarang ni ditidurkan kan. Allah izin masih lagi hidup hatinya bersama Al-Quran. Ada seorang nama Syekh Salah. Dia orang Palestin. Dia ni salah seorang pimpinan. Dah lama dah. Dan dia dah meninggal dunia. Apa berlaku? Dia kena tangkap dengan Israel. Zionis tangkap dia, masuk dalam penjara. Kemudian orang-orang Brigade Al-Qassam, para pejuang-pejuang Gaza, bila mereka berperang dengan Israel ni, dengan Yahudi ni, dia bukan perang nak tembak, nak bunuh, bukan. Tetapi bila dia perang tu, dia apa? Dia tangkap hidup-hidup. Matlamat mereka tangkap hidup-hidup. Jadi bila jumpa dengan tentera-tentera Yahudi Israel ni, dia tak apa? Dia tak tembak. Dia sembunyi tangkap hidup-hidup, bawa masuk ke Gaza. Ni senang ke susah? Susah lah. Kalau nak tembak senang. Jumpa tembak senang. Apa tu? Ada ingat tentera Israel datang. Kalau tentera Israel datang, kita buat apa? Nanti jangan serang lagi. Belum lagi. Tak dapat jabat 14 lagi. Tunggu dulu. Ayah. Baik. Nak sebut kat sini. Akhirnya apa berlaku? Kan? Bila dah dapat kumpul orang-orang Yahudi yang ditangkap tadi, dikumpul. Akhirnya dia pun apa? Kan, dia bawa ke satu persidangan. Kami nak orang yang ditangkap di dalam penjara Israel tukar dengan tentera tadi. Itu tujuan dia. Jadi salah seorangnya Syekh Salah. Jadi Syekh Salah ni dia bawa ke sana, dan kemudian dalam keadaan lemah badan dia, tapi dia alhamdulillah tersenyum sebagainya. Kemudian dia pun makan. Ketika itu dia beritahu dia makan dengan isteri dia.
Makan-makan, dia bagi makan perlahan-lahan. Akhirnya isteri tanya satu soalan, kan, macam kita lah ini kan, suamiku kan, apakah kamu dalam penjara kan, kena seksa, kena pukul, kena macam-macam dalam penjara Zionis, kena pukul ke, kena seksa ke? Maka dia pun tengok isteri dia kata, bukan pukul saja, dia kata, bukan seksa saja, sebutlah apa sahaja jenis kan penganiayaan, penzaliman, siksaan yang boleh dikenakan pada seorang manusia tu, mereka akan buat. Contohnya, dia akan patahkan tulang dia patahkan. Dia akan lompat daripada atas meja, lompat atas perut, lompat atas dada dengan boot dia. Ada yang dibengkokkan tulang belakang ni dijolok dengan besi. Ada seorang tu, salah seorang syekh tu, Syekh Abu Bakar Al-Awawi dah rahimahullah, dah meninggal dunia dah. Dia dipukul semua, pukul biasalah. Dia tembak dengan laser kat mata dia. Mata dia tembak dengan laser sampai buta mata dia. Selama 40 hari dia diseksa teruk. Ini contohlah, contoh. Siksaan kalau orang jahat ni, kalau diseksa orang Islam, orang beriman ni, dia seksa memang seperti syaitan. Dia tak ada hati dah. Jadi dia pun cakap, sebutlah apa saja siksaan, semua ada. Kemudian dia kata, habis tak sakit ke kena seksa? Dengar ni, tak sakit ke kena seksa? Apa kata Syekh Salah ni? Dengar, anak-anak sekalian dengar apa dia kata. Ini untuk pengajaran kita sama-sama. Dia kata apa? Dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku sibuk diseksa, dia kata antara siksaan yang dibuat dia kata dicabut janggut, dicabut rambut, dicabut. Tapi bukan rambut dicabut macam gitu, macam kita cabut rambut gatal ke apa ke, ayah suruh cabut ke apa, kan? Tak. Dia cabut, dia kata dipegang rambut ni, dipegang, kemudian dia ada pisau, dia toreh sikit, dia cabut dengan kulit tersiap. Jadi sakit tak sakit, kita cuba bayangkan lah. Kalau kulit kita ni terkopik, sakit tak? Sakit. Jadi ini ditoreh dengan pisau tajam, kemudian ditarik rambut tu, kulit dia tersiap, darah berlumuran. Dia kata sakit, memang sakit lah. Tapi dia kata apa? Alhamdulillah, ketika aku sibuk diseksa oleh Yahudi, ketika itulah aku sibukkan diri aku membaca Al-Quran. Jadi orang seksa dia, orang pukul dia, orang buat macam-macam, dia baca Quran. Dia baca, aku baca Quran yang aku hafal, aku baca, dan aku bayangkan dan aku rasakan bahawa aku sedang berbual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku rasakan, alhamdulillah, ada cahaya kan, ada cahaya balik kan. Jadi dia kata, bila aku diseksa, dipukul dan sebagainya, aku sibukkan diri aku dengan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia baca. Apa yang dia hafal dia baca. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku sakinah. Sakinah ni apa? Sakinah ni ketenangan. Aku baca Quran, aku rasa tenang, rasa kuat, sehingga kan aku tak rasa sakit, hilang sakit tadi. Jadi itu sebab tu nak sebut kat sini, adik-adik sekalian, anak sekalian, sebenarnya bila kita duduk dalam suasana macam gini kan, kita nak keluar sebentar daripada dunia kita yang ada pada hari ini, arus yang ada pada hari ini. Apa dia? Iaitu arus permainan game. Kita sibuk dengan game. Mungkin sebahagian kita sibuk dengan tengok movie, tengok TikTok, sibuk dengan tengok benda-benda yang melalaikan. Kita buat benda-benda yang menggembirakan sampai kita lalai. Kita hidup dalam keadaan senang sampai kita terlupa rupa-rupanya dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup senang, nak makan ada, nak minum ada,
Nak buang air tandas elok, cantik. Kan? Nak buat apa sahaja pun mudah. Nak pergi mana-mana, naik kereta, kenderaan, semua ada. Sehingga kita terlupa rupa-rupanya dunia ni hanyalah tempat sementara. Kita akan tinggalkan dunia bila sampai waktu. Jadi kita terlupa. Ada tempat yang lebih hebat daripada dunia ini. Ada tempat yang lebih bahagia daripada dunia ini. Kita terlupa. Kenapa? Kita dah sibuk dengan kehidupan dunia. Jadi bila kita balik ke hutan ni, balik duduk keadaan kemah, duduk keadaan apa yang sekarang ni, kita nak ingat bahawa sebenarnya dunia ni tempat yang sementara. Seronok tak? Seronok. Hidup bagus di sini. Mungkin kita akan belajar macam-macam. Nanti pakcik-pakcik akan ajar macam-macam perkara untuk survival. Seronok tak? Seronok. Tetapi seronok tu dalam rangka nak ibadah pada Allah. Barulah kita kata hidup sebagai hamba Allah. Jadi hidup sebagai hamba Allah ni nombor satu, kita nak rasa bahawa Al-Quran itulah kuncinya. Siapa yang tak bawa Al-Quran, angkat tangan. Tak bawa mushaf Al-Quran. Ada tak yang tak bawa? Semua bawa. Ada seorang dua tak bawa. Ramai yang tak bawa. Tertinggal kat rumah. Jadi patutnya di dalam salah satu tu kita kena buat mushaf Al-Quran. Tak apa, nanti abang-abang kita semua hafal Quran ni. Abang ngah kita ni semua hafal Quran ni. Jadi kita kena ada sesi-sesi kita baca Quran, nak rasa hidup baca Quran dalam hutan. Duduk dalam hutan baca Quran seorang-seorang, baca Quran secara jamaah. Kenapa? Kerana rupanya dalam Al-Quran yang mukjizat tadi tu, yang sahabat kita sebut tadi mukjizat tadi tu, ada banyak perkara yang akan membawa rahmat dan barakah daripada Allah. Kita dah lupa habis. Yang kita ingat handphone kita je. Masa bila nak buat nak main game kita ni. Ini kita ingat. Jadi sebab tu hidup sebagai hamba Allah nombor satu, kita mestilah hidup bersama Quran. Jadi sebab tu adik-adik sekalian, mungkin saya minta lah buat hafalan sikit dekat sini. Ada tak hafalan? Ada tak? Ada. Surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Berhafal, bila hafal tu adik-adik pasti nak sebut dia. Bila dah hafal Quran tu, kan, minta ke Allah. Bila hafal Quran ni, minta ke Allah. Nak bagi mudah kan. Nombor satu minta ke Allah, ya Allah, izinkan aku nak hafal kan Al-Quran ini, firman-Mu. Minta ke Allah. Lepas tu, ya Allah, berikan aku kefahaman tentang Al-Quran. Minta ke Allah. Kan? Lepas tu, ya Allah, berikan aku kelebihan-kelebihan ayat yang aku baca. Minta ke Allah. Kenapa kelebihan tu? Kelebihan tu supaya aku dekat lagi dengan Kau. Lebih kuat iman aku. Minta ke Allah. Jadi jangan hafal aja. Minta ke Allah. Sama baca tu, minta ke Allah. Dan bila kita baca tu, kita nak rasa kita sedang bercakap dengan Allah. Kenapa bercakap dengan Allah? Kerana Al-Quran tu firman Allah. Itu nombor satu. Boleh? Boleh ke, Dek? Boleh. InsyaAllah. Tak apa, tak ada cahaya pun tak apa. Kalau kita ada Al-Quran dalam hati kita, cahaya ada dalam hidup kita. Baik, nombor satu hidup bersama dengan Allah. Sebagai hamba Allah, mestilah kita hidup bersama Quran. Itu nombor satu. Boleh lah. Sebab Quran ni bukan sahaja dia merupakan perkara yang boleh membina kita punya jati diri, macam-macam lah. Tetapi sebenarnya Al-Quran akan membawa rahmat Allah. Siapa yang paling banyak mengamalkan Quran, membaca Quran, mengajar Quran, mengamalkan Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan naikkan darjat dia. Bukan dia sahaja akan naik darjat, malahan mak dan ayah dia juga akan naik darjat. Macam mana dalam keadaan dalam syurga, adik-adik sekalian? Dalam syurga macam mana syurga? Siapa tahu? Bila kita lepas saja pintu syurga. Pintu syurga ni dia ada gerbang, pintu gerbang. Hebat pintu gerbang dia. Kan? Bila lepas pintu syurga, digambarkan dalam huraian-huraian para ulama kita daripada hadis-hadis Nabi SAW, akan ada seperti tangga. Kita akan naik tangga tu macam eskalator. Kita bayangkanlah tak sama macam akan naik atas. Dia akan bawa kita naik ke tempat syurga kita. Kalau macam ini contohnya, kan, lepas daripada ni kita akan pergi ke kemah kita masing-masing.
Ada yang kemah sini, ada kemah sana, kan? Ada kemah belakang sana, masing-masing. Jadi dalam syurga Allah Ta'ala ni, apabila kita masuk dalam syurga tu, lepas pintu gerbang tu, kan, kita akan diangkat, Allah naik macam eskalator lah, naik tangga yang boleh bergerak tu, naik sampai kat mana tempat kita, kat situ kita berhenti. Itulah tanah kita, rumah kita, kan, syurga kita masa tu. Ashabul jannah, Allah gambarkan ashabul jannah. Jadi bila berada kat situ, kan, Nabi SAW gambarkan, kan, tingkatan kita dalam syurga ialah sejauh mana Al-Quran yang ada pada kita, yang kita baca, yang kita amal, yang kita perjuangkan. Jadi sejauh mana Al-Quran itu hidup dalam diri kita, sejauh itulah tingkatan kita di dalam syurga. Lagi banyak Al-Quran yang kita amalkan, lagi banyak Al-Quran yang hidup di dalam kehidupan kita tadi, maka lagi tinggilah kita. Ini kelebihan Quran. Quran ni luar biasa. Sehingga kan bila kita dah naik dalam syurga tu, satu tingkatan-tingkatan yang tertentu tadi, maka pada ketika itulah mak ayah kita pula masuk. Ni mak ayah yang duduk kat belakang, duduk tepi ni. Mak ayah masuk, anak-anaknya hidup dengan Quran. Anak dia masuk dulu sebab anaknya tak banyak dosa. Mak banyak dosa, kena kira banyak. Kereta, ada 3 kereta. Kira 3 kereta ni, beli daripada mana dapat duit tu? Ayat Allah tanya. Jadi soalan kat mak ayah lebih panjang lah daripada kita ni. Kita kecil-kecil ni tak banyak dosa lagi, masuk syurga dulu. Orang-orang tua-tua banyak dosa ni lambat sikit. Maka mak ayah kita pun masuklah ke dalam tu. Bila mak ayah masuk ke dalam tu, dia pun naik ikut syurga, ikut Quran tadi, sampailah satu peringkat. Oleh kerana, kata Rasulullah, oleh kerana anaknya hafal Quran, anaknya berjuang dengan Quran, anaknya hidup bersama Quran, maka ayah tadi, ibu tadi yang dah duduk, itu dah takat dia tadi, naik lagi satu peringkat ke atas sebab anaknya bersama Quran. Ini kelebihan Al-Quran. Bukan kita saja, mak ayah kita pun, umi kita pun dapat naik juga darjat kerana anak-anaknya hidup bersama Quran. Ini kekuatan dan kelebihan Al-Quran. Yang mana maksud kita hidup bersama dengan Allah, hidup sebagai hamba Allah, hendaklah kita hidup bersama dengan firman Allah, hidup bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara. Sebab tu bila kita duduk dekat hutan ni, bila kita ikuti program-program ni, salah satunya kita kena ada tadabbur Quran. Kalau tak ada Quran tak apa, ambil 1 ayat 2 ayat, tadabbur dia, belajar dia. Itu nombor 1. Okey, boleh ke? Boleh, alhamdulillah. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Nak tanya dengan, kalau tak ada soalan, Ustaz ada soalan. Agak-agaknya lah, kalau kita tengok pokok depan ni kan, ni pokok ni pokok apa ni? Siapa tahu pokok apa ni? Pokok bakau? Pokok apa ni? Siapa tahu? Pohon apa? Pokok apa? Pokok apa, Paman? Beringin. Pohon beringin kata Abang Man kita. Abang Man kita pakar lah. Saya pun tak tahu. Yang tanya kan. Baik. Ni pohon beringin. Besar tak pohon ni? Besar. Kan? Tahu tak kalau pokok di dalam syurga macam mana? Macam mana pokok dalam syurga? Saya tengok pokok ni kan. Tengok besarnya pokok ni. Pokok dalam syurga, nak lalu, dia punya lalu tu makan masa 500 tahun, 1000 tahun. Nak pusing pokok tu. Boleh bayang besar dia. Kemudian daunnya pula, bila ditiup angin, dalam syurga ada angin. Bila tiup dengan angin yang baunya wangi sangat bau dia. Bila tiup dengan angin, maka dia akan menghasilkan satu bentuk nada, lagu, irama yang luar biasa. Lebih sedap, lebih best daripada mana-mana lagu yang ada kat dunia ni. Jadi daun saja, bila dia bergoyang itu, dia akan keluarkan lagu, irama yang hebat, menyebabkan orang yang dengar daripada daun yang tiup tadi pun dah jadi tenang, jadi rasa bahagia, rasa seronok. Itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya namanya pohon tuba. Pohon tuba ni kan bukan saja besar, daun-daunnya juga lebar, dan kemudian
digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Semua mereka yang berjuang, yang ada di atas muka bumi ini, yang dapat masuk syurga, maka mereka akan dikumpulkan di bawah pohon tuba. Satu hari akan ada alumni Ansar. Akan ada alumni Ansar lagi. Akan ada alumni camp, apa namanya, Asahan. Camp Asahan. Semua ni akan jumpa balik lagi sekali dalam syurga Allah. Ini Nabi sebut. Kemudian dalam syurga Allah tu, Allah digambarkan Rasulullah SAW, maka masing-masing berpelukan, masing-masing, engkau ni gemuk lagi macam dulu. Tak, ni bukan gemuk, ni sihat kan. Dulu gemuk sakit, banyak kolesterol, macam-macam. Sekarang gemuk sihat, gemuk handsome kan. Jadi macam-macam. Bayangkan dia sekalian, di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ketika itu masing-masing akan berjumpa semula dengan sahabat-sahabatnya. Dan kemudian tiba-tiba kata Nabi SAW, datang awan datang macam nak hujan tak hujan, datang awan. Kemudian masing-masing tengok ke awan. Maka dia kata, engkau nak apa? Aku teringinlah nak A, B, C. Bukan A, B, C, air tu A, B ataupun C ataupun 1, 2, 3 kan. Maka turun, apa yang dia nak semua turun. Awan menurunkan apa yang dia nak. Dia bukan turunkan hujan, dia turunkan apa yang dia nak. Kalau aku nak bola sepak, lama kita tak main bola bola sepak satu, turun bola satu. Jadi awan bukan turunkan hujan, awan turunkan apa yang kita hajatkan. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan saja kita akan bersama kat sini, kita akan ke sana pun. Tu pokok. Bila tengok pokok, teringat pokok kat syurga. Macam mana pokok kat syurga? Pokok kat syurga ni hebat. Ada makanan. Nak makan, daun akan keluarkan makanan. Jadi kita bayangkan apa saja, lebih daripada yang kita bayangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita berada dalam suasana alam semula jadi ini, bila kita tadabbur tadi, maka kita tengok pokok, jangan kita nampak pokok aja. Besar pokok ni, hebat daun ni, sebagainya. Kita tengok pokok, kita teringat yang menjadikan pokok Allah. Tengok pokok, ya Allah. Pokok ni agaknya dia jadi macam mana? Mula-mula dia dah besar macam ini ke? Tak. Dia jadi daripada biji benih je kan. Nanti besok tengok biji benih dia besar mana besok. Besok pagi cari tengok biji benih dia besar mana, tengok. Itulah dia besar ni kan. Contohnya tadi besar ni katakan, tapi Allah SWT hidupkan dia, besarkan dia, sekarang pokok dah besar lah. Lebih besar daripada kita lagi, padahal benihnya kecil saja. Nampak ya Allah. Tengok pokok, nampak kekuasaan Allah. Allah yang jadikan pokok besarnya, hebatnya Allah. Gitu. Jadi nombor 2, maksud kita menjadi hamba Allah, kita tak lepaskan daripada pemikiran kita, daripada hati kita, apa sahaja yang kita tengok, kita hubungkan dengan Allah. Kekuasaan Allah, kuasa Allah, bijaksana Allah. Tengok pokok, tengok daun kan. Daun lain-lain, ada daun yang panjang, ada daun yang lebar, ada daun yang kecil, halus, ada daun yang bau wangi, ada daun yang warna hijau, ada kuning kan. Jadi kita lihat ada berbagai-bagai. Allah jadikan keadaan yang ada di atas muka bumi ni, di depan mata kita ni. Kita tengok, ya Allah, sebelum ni aku tak terfikir, semua ni adalah ciptaan Allah. Sebelum ni kita ingat macam biasa saja. Tapi rupanya kita tengok macam mana Allah cipta satu. Maka orang yang menjadi hamba Allah, fikiran dia, hati dia sentiasa, bila dia tengok sesuatu, maka dia akan hubungkan dengan Allah. Boleh dia. Kalau tengok ni kan, air kan, dapat ni air and air mineral, baguslah air mineral, sedap kalau minum. Contoh kita nampak air je. Orang yang tengok air, nampak air je, samalah macam orang yang tidak beriman dengan Allah. Maknanya dia terputus daripada Allah. Jadi kita nak latih diri kita. Jadi dalam hutan ni kita nak tinggalkan sekejap TV kita, tinggalkan komputer kita, tinggalkan sekejap semua gadget-gadget kita tu. Kita nak fokus, latih, tengok, nak cuba, nak tengok balik macam mana Allah jadikan. Hebatnya Allah, kuatnya Allah kan. Kalau kita pokok ni kuat kan, cuba kita besok cuba tolak dia bagi jatuh. Siapa boleh dia bagi jatuh pokok ni dengan tolak je, insya-Allah nanti Ustaz bagi dia hadiah. Bagi hadiah special ni, tolak bagi jatuh.
Cuba tolak besok ramai-ramai. Semua orang tolak, cuba jatuhlah besok. Cubalah. Mana tahu jatuh. Kalau jatuh, kita boleh pergi tempat-tempat yang hebat, insyaAllah. Kita tolak hebat, tak jatuh pokok. Pokok tak jatuh. Kenapa? Kerana dia Allah jadikan kuat. Jadi kalau dia kuat, Allah maha kuat, maha hebat. Jadi kita pun mula berfikir, Subhanallah, Subhanallah. Lahir dalam perkataan kita, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah SWT menjadikan benda yang hebat. Jadi nombor 2, nombor 1 apa tadi? Ingat tak? Nombor 1, hidup bersama Quran. Nombor 2, hidup bersama dengan mengingati Allah, zikir dan berfikir. Iaitu kita tengok semua yang ada ni, kita nak cuba latih diri kita kenal Allah. Kenal Allah. Bila kita kenal Allah, barulah hati kita akan kuat dan tenang. Saya bagi satu contoh, satu cerita. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, salah seorang ulama dari Palestin dan telah meninggal dunia tahun lepas. Allah izin dia meninggal dunia. Baru saja saya sempat juga bersama dengan dia. Alhamdulillah dapat belajarlah beberapa perkara. Antaranya saya tanya satu soalan. Apa dia? Dia diseksa teruk oleh Israel di dalam penjara Yahudi. Dan macam-macam diseksa. Matanya ditembak dengan laser, buta mata dia. Dia punya tulang belakang dicocok, ditekan dengan besi sehingga tulang belakang jadi bengkok, dipukul. Berbagai-bagai siksaan, dia kena pukul dan sebagainya. Saya tanya dengan dia, Syekh katanya, apakah perasaan Syekh ketika diseksa? Kena pukul orang tu, apa perasaan? Ada apa tu? Ada semut ke? Semut? Semut besar? Besar ibu jari. Semut mana? Tengok. Besar ibu jari. Tuan-tuan perempuan dekat sini ada semut besar ibu jari. Tu, besar sungguh. Tak nampak pun. Semut ni makhluk Allah ke tak? So cakap dengan semut, wahai semut, engkau makhluk Allah, engkau hamba Allah, aku pun hamba Allah juga. Wahai semut, janganlah datang kat sini, pergilah kat sana. Tu pergi tu, orang tu tengah tidur sedap tu, pergi gigit dia sikit. Doalah kat Allah kan. Cuba cakap dengan semut. Ingat kisah Nabi Sulaiman dengan semut, ingat tak? Nabi Sulaiman kan cakap dengan semut kan. Tapi dia cakap dengan semut bahasa semut kan. Tapi tak apa, cakaplah dengan semut kan. Wahai tentera-tenteraku, jangan kamu pergi depan, biar semut semua masuk dalam. Cakap dengan dia, wahai semut kan, wahai tentera Nabi Sulaiman kan. Cakap dengan dia. Ingat tak Nabi Sulaiman kan? Dia mesti cerita-cerita juga dengan geng-geng dia kan. Cakap dengan dia. Cuba cakap tengok macam mana kisah boleh berlaku. Janganlah kau datang kat dalam kemah aku ni, kau duduk kat luar je, jangan masuk dalam. Sekiranya kau masuk dalam, nanti aku terpijak kau mati kan. Cakap dengan dia. Baik. Jadi nak sebutkan sini, orang yang bersama Allah, hamba Allah, dia sentiasa ingat Allah. Sebab itulah pada malam ni Ustaz nak ajar semua sekali, kita banyakkan baca zikrullah. Boleh? Zikir apa yang dah tahu dah? Siapa yang dah biasa zikir? Angkat tangan. Zikir apa? Wallah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tu zikir apa tu? Selawat apa tu? Selawat Nabi Muhammad, selawat Jibril. Baik, apa lagi zikir-zikir yang kita apa namanya boleh buat, boleh belajar? Panjang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada amalan zikir dia bagi? Ustaz, ada amalan zikir dia bagi? Zikir munajat. Baik. Cuba latih adik-adik sekarang ikut Ustaz untuk baca. Kita baca la ilaha illallah. Apa tak baca, apa ni, anak-anak semua ikut. Boleh?
La ilaha illallah tu, kalau lam tu la, lam alif la tu paling pendek 2 harakat. Panjang sampai 6 harakat pun tak apa. Satu ketika kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia kata apa? Wahai Ali, kan, apakah hajat kan? Maka Ali pun bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu perkara yang paling cepat dekat dengan Allah. Maksudnya kalau aku buat benda ni, paling cepat dekat dengan Allah, yang paling mudah dibuat oleh semua orang. Orang semua paling mudah nak buat. Dan suatu yang paling ringkas, dan yang ringkas, yang mudah untuk dibuat, dan kemudian yang cepat, yang berkesan, yang paling hebat lah, macam itulah. Maka Rasulullah SAW diam sekejap. Apa dia? Maka Jibril AS datang mengajar kepada Rasulullah SAW tentang zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW pun panggil, ajak Ali, ya Ali datang dekat, maka tutup mata kamu. Dia suruh tutup mata. Kemudian dia pun, Rasulullah SAW pegang dada Sayyidina Ali, pegang dada. Kemudian dia kata, engkau ikutlah aku. Maka Nabi SAW membaca la ilaha illallah 3 kali. Kan, jadi setiap kali dibaca, Sayyidina Ali ikut la ilaha illallah. Setiap baca lagi ikut sampai 3 kali. Jadi rupa-rupanya membaca zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling afdal sekali. And afdal zikr, and fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi itu cara Rasul SAW turunkan kepada Nabi, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi begitu juga perkara yang pernah ditanya oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun tanya, kan, Nabi Musa ni kelebihan dia boleh bercakap dengan Allah. Dia boleh bercakap dengan Allah, Nabi Musa. Jadi digambarkan oleh cerita kisah-kisah yang ada itu, Nabi Musa setiap kali dia bercakap dengan Allah, setiap kali dia balik rumah, bercahaya seluruh badan dia. Badan dia, wajah bercahaya. Bila bercakap dengan Allah, dia balik bercahaya. Makin banyak, makin bercahaya dia. Jadi sebab itulah kita hari ni, kalau kita solat, kalau kita zikir, kalau kita baca Quran, dan kita benar-benar khusyuk dalam bacaan kita, dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan cahaya kepada kita, menyinar wajah-wajah kita. Tak perlu lampu Kalimantan ni pun kita dah boleh bercahaya dah. Tapi sekarang ni kita tak ada cahaya. Baik. Jadi ditanya oleh Nabi Musa AS, ya Allah, berikanlah aku, ajarkanlah pada aku perkara yang paling baik sekali, kalimah yang paling baik sekali. Maka Allah pun berfirman kepada Musa AS. Dia kata apa? La ilaha illallah. Maka Musa mengata, ya Allah, sesungguhnya la ilaha illallah ni semua orang tahu dah. Semua orang tahu. Memang semua orang Islam mesti tahu la ilaha illallah. Ajarkan aku yang lebih special lagi, lebih best lagi, lebih tinggi lagi daripada la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, la ilaha illallah juga. Sampai 3 kali. Maka Allah pun berfirman kepada Musa AS. Apa firman Allah? Sesungguhnya kalimah la ilaha illallah ini, jika diletak pada satu timbangan, dan seluruh alam ini, universal, semua langit, bumi, aras, semua alam makhluk ini diletak di sebelah kiri timbangan, maka kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada seluruh makhluk yang ada tadi, dari sudut dia punya kelebihan dia. Jadi sebab itu malam ni Ustaz nak minta anak-anak sekalian cuma amalkan kalimah la ilaha illallah. Boleh? Okey, Ustaz nak ajar. Okey, semua tutup mata. Tutup mata semua. Jangan tidur, tutup. Bukan tidur, tutup mata, kan? Jadi bila Ustaz sebut la ilaha illallah nanti ikut 3 kali disebut. Dah habis ketiga tu, sebutlah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, semua tutup mata. Okey. La ilaha illallah
ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz ijazahkan kepada semua yang ada ni, cakap apa? Kabil tu saya terima, saya terima. Baik. Jadi ini dia bersanad, dia ada sanad dia, dia ada sanad dia. Jadi kita amalkan. Masa bila nak amalkan, tak apa, masa bila pun tak apa. Tapi mulakan dengan 3 kali baca ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah. Lepas tu bacalah la ilaha illallah. Sambil makan baca, sambil minum. Macam mana makan nak baca, minum nak baca? Bila lidah baca, hati pun baca. Bila la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati pun baca la ilaha illallah, sama juga. Bila baca sama-sama, bila kita nak minum air, walaupun kita minum air, tapi hati kita masih baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Boleh? Siapa yang ada kalimah la ilaha illallah dalam hatinya, mudah-mudahan di akhir hayatnya mudah dia mengucap kalimah syahadah. Jadi kena baca banyak la ilaha illallah. Boleh tak? Siapa yang baca lagi, banyak dia baca lagi, kuat dia punya, dekat dia dengan Allah. Ini hati kita kena bersih. Adik-adik hati dah bersih, kan? Kita sampai berapa ni? 12, 11. Survival. Ada soalan? Ada soalan? Ya, Dik. Sebut nama. Nak tahu, nak kenal nama. Hakim. Hakim dari mana? Selangor. Baik. Apa Hakim? Soalannya? Kalimah la ilaha illallah itu sekarang tu 2 rakaat. Jadi yang untuk badu tu kenapa lebih? Okey. Dia paling minima 2 harakat. Paling kuat 6 harakat macam itu. Jadi boleh panjang, pendek sikit 4 harakat pun boleh. Tapi jangan baca la ilaha. La ilaha satu harakat, jangan la ilaha illallah. Ini 2 harakat. Macam mana nak tahu 2 harakat? Macam mana? Tunjuk. 1, 2. Ya. La ilaha illallah. 1, 2. Maknanya 1, 2 ni 2 harakat. Kalau 3, 1, 2, 3, kan? 3 harakat. Senang je macam itu. Lebih kurang, insya-Allah. Baik. Soalan lain? Bagus. Alhamdulillah, Hakim dari Selangor, wakil Selangor dah. Orang Selangor dah tanya soalan. Negeri lain? Akak-akak tak ada soalan? Tak ada. Ya, adik. Daripada mana? Nama siapa? Oh, kuat sikit tak dengar. Said Ahmad Imam Husaini. Said Ahmad Imam Husaini. Iman Husaini. Wah, subhanallah. Said Ahmad. Okey, dari mana? Johor. Abang Johor. Okey, alhamdulillah. Ya, Said. Bagi apa? Ahmad ke apa? Tak kisah bagi mat pun tak apa. Okey. Apa tu? Mengucap 2 kalimah syahadah itu dikira la ilaha illallah. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah, adakah dikira la ilaha illallah? Jadi mengucap 2 kalimah syahadah itu adalah merupakan ikrar kita, janji kita, iaitu kita menyaksikan bahawa tidak ada ilah melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah tadi. Tapi la ilaha illallah itulah ucapan kalimah tauhid. Jadi sebenarnya mengucap tu dia ada asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Dia kita menyaksikan, aku menyaksikan. Itu mengucap kalimah syahadah. Ada syahadah tu menyaksikan. Tapi kalau sebut la ilaha illallah itu ada kalimah kalimah tauhid, mentauhidkan Allah. Termasuk dalam kalimah syahadah lah. Tapi syahadah dia ada asyhadu an la ilaha illallah. Wallahu alam. Ada yang lain? Akak-akak belakang. Siapa paling ngantuk angkat tangan?
Hakim paling ngantuk. Macam mana ngantuk? Ha, ni memang ngantuk. Ha, siapa nama? Ha? Akil. Kalau kita ngantuk ketika dengar ceramah nak buat apa? Ha, cadangan. Kalau kita ngantuk ketika dengar ceramah, ya. Zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama dik? Muaz kata siapa yang apa ni mengantuk kita ceramah, zikir. Okey, lagi apa? Kalau ada zikir ngantuk juga macam mana? Okey, Baca Fatihah. Takkan tengah dengar ceramah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh juga tapi kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Halau setan. Dedek macam mana dia? Buat tu macam mana? Buat mata tu macam mana? Cerita sikit. Sebut nama siapa? Nama siapa adik? Saira. Khairah. Tak dengar lah. Khairah. Alhamdulillah. Khairah dari mana? Selangor sama ke? Oh, adik-beradik Hakim. Wah, ni anak beranak bagus ni. Okey, apa dia? Macam nak buat? Mari sini. Bagilah ngantuk semua orang. Mari sini. Siapa nama ayah? Ayah, anak siapa ni? Ayah. Anak siapa? Hasbi. Hasbullah. Baik, mari sini. Okey. Tengok. Sini. Baik, cuba buat macam nak buat Ni petua daripada adik kita. Okey, macam nak buat? Cuba tunjuk. Okey, cakap je. Cakap je. Tanda tangan macam ni, lepas tu. Okey, tanda tangan macam ni. Buat semua. Siapa ngantuk buat semua sekarang. Okey, tanda tangan lepas tu. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim kat tangan tu. Lepas tu. Sini keset buang. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tekan kat mata ni kan. Tarik sini, buang dia. Cuba buat, siapa ngantuk cuba buat. Buang jauh-jauh pun tak apa. Nak buang jauh-jauh pun tak apa. Okey, terima kasih. Siapa ajar tu? Cik Ustazah Hanis. Okey, Ustazah Hanis saja dia kata. Alhamdulillah. Okey, siapa yang ngantuk? Siapa ngantuk ni? Buat. Ni, ini kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, maknanya kita minta Allah, ya Allah, jauhkan daripada setan-setan, jin-jin yang ada kat mata aku ni. Sapu mata tu, buang dia. Niatkan buang dia. Okey. Boleh tak? Baik, sebenarnya siapa yang bagi kita ngantuk dan tak ngantuk? Allah. Bukan setan, Allah. Allah yang bagi kita tak ngantuk, Allah yang bagi kita ngantuk, semua tu Allah yang bagi. Tapi nak sebut kat sini, bila kita buat tu, apa dianya? Apa yang kita buat tadi tu? Itulah doa minta pada Allah. Jadi adik-adik sekalian, apa sahaja yang kita minta, kita buat, semua minta ke Allah. Hatta nak buang ngantuk pun boleh. Kan, kalau kita ngantuk sangat, contohlah kan, ngantuk sangat. Tempat-tempat setan ni antaranya kat mata dia ada, setan jin dan sebagainya. Oh, ada soalan bertulis Kemudian ada juga tempatnya di hidung. Kalau ambil semayang, pernah tak masukkan air dalam hidung? Kalau ngantuk ke apa, basuh muka semua, kan? Kena ada cara ambil semayang yang betul kan? Semua kawasan wuduk ni, kemudian masukkan air dalam hidung, sedut sikit. InsyaAllah hilang ngantuk, insyaAllah. Jadi kalau ngantuk, salah satu yang diajar oleh Ustazah Hanis kepada adik kita ni, kan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta ke Allah dalam hati apa? Ya Allah, Engkau rejamlah, Engkau hancurkanlah jin yang kacau, setan yang kacau, penyakit yang ada pada mata aku yang ngantuk ni. Betul tak situ? Jadi maknanya bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi hati kita minta pada Allah. Boleh ke? Boleh. Ngantuk lagi? Yasin ngantuk lagi? Hilanglah. Oh, alhamdulillah. Allah makbulkan doa. Kan? Allah makbulkan doa kita. Ada siapa ngantuk lagi?
Tak ada dah, semua tak ngantuk dah. Nak tanya soalan. Okey. Nak tanya soalan ke? Ngantuk lagi? Okey, ngantuk lagi. Cuba buat. Dah buat dah. Buat sungguh-sungguh. Kita buat, masa buat tu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta ke Allah dalam hati kita. Ya Allah, dalam hati kita lah. Tolonglah Allah kan. Hilangkan ngantuk kan. Sapu dia. Okey, kalau ngantuk juga macam mana buat? Dah buat 5 kali dah buat. Ngantuk juga macam mana? Tidur. Buat sampai 10 kali. Ngantuk juga macam mana? Okey. Kalau kita diganggu, maknanya diganggu punya kita ngantuk sangat kan. Kita cuba ubah tempat. Bangun, ubah tempat. Satu lagi kan, bangun, ubah tempat. Mungkin ada setan kat sebelah kita tu kan. Kita bangun ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam tu. Cuba kita buat. Ini semua adalah kan, kita kata petua-petua ustaz-ustaz kita kan, yang telah mengamalkannya, yang kita boleh buat sama-sama kan, insya-Allah. Kan. Kemudian satu lagi, nak tahu setan takut apa? Setan Takut azab. katalah kita jalan-jalan belakang, tiba-tiba nampak macam mata kan, lepas tu ada macam ada kain-kain putih kan, lepas tu ada nampak je, berapa nampak, ada apa tu kan. Kalau ada nampak, kita buat apa? Takbir. Allahu Akbar. Okay, takbir. Allahu Akbar. Alah, macam orang ngantuk je. Takbir. Allahu Akbar. Kuat sikit lagi, semua sekali. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahilham. Okey, ada cerita. Masa Ustaz kena serang dengan Yahudi dulu. Kami naik kapal. Lepas naik kapal, Allah izin orang Yahudi datang, naik Zodiac. Zodiac ni bot laju. Satu Zodiac tu ada lebih kurang 15 orang, 10 orang komando. Pakai semua tutup. Dia pakai 3 lapis baju. Dengan tangan tutup, dengan macam-macam lah senjata. Dia punya helmet dia, topeng, mata pun tutup. Kemudian dia ada dia punya cecair dan macam-macam lah. Jadi dia datang nak naik kapal Mavi Marmara. Masa tu tahun 2010. Dah lahir dah 2010? Masih baby lagi? Belum lahir lagi? 2013 baru lahir. Alah, tuanya saya. Okey, tak apalah. Jadi bila masa ketika kami nak dikepung oleh Yahudi tadi, dia kepung dekat tadi kan, tiba-tiba kan, saya cakap dengan dia kan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dengar takbir aja, Yahudi ni, Zionis ni memang setan. Dia lari. Kapal itu tu jauh, menjauhkan diri daripada Mavi Marmara. Bila dia dekat je, kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, saya pun cakap dengan kawan-kawan, dia orang takut takbir lah. Dia orang takut takbir macam setan. Kita takbir banyak-banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupa-rupanya semua jenis setan takut takbir. Termasuk Zionis. Walaupun dia manusia. Jadi akhirnya kami pun takbir, dia takut nak masuk, dia tembak daripada jauh. Yang dia berani, dia tembak jauh. Dia tembak, saya tembak. Jadi peluru datang daripada arah, katakan kami berdiri kat sini, tu laut kan, tu laut, sini kapal kat sini, dia tembak sini. Tapi setakat dia tak kena lah, alhamdulillah kan. Peluru lalu sini, apa? Kita pun sunyi itu. Naik sikit lagi, pum, dia tembak, sunyi lagi kan. Tapi yang nak sebut ni takbir. Takbir. Dan pernah satu kisah berlaku di Palestin juga. Saya tak ingat tahun berapa dan siapa panglima ni. Dia seorang, semasa tu bukan Yahudi, sebelum lagi tu di Mesir kalau tak silap. Bagaimana dia masuk ke dalam satu kamp tentera musuh. Kamp tentera musuh semua tengah tidur-tidur kan. Dia nak lawan pun dia tak cukup. Akhirnya dia takbir. Allahu Akbar, Allah. Semua tentera musuh keluar, serah diri, tak lawan pun, dengan takbir sahaja.
Jadi takbir ni sebenarnya suatu yang hebat, sebab kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebab tu kalau kita azan sungguh-sungguh, semua setan-setan terkencing-kencing dia lari. Jadi siapa yang ditugaskan azan subuh besok pagi, azan betul-betul sepenuh hati, maka larilah semua setan-setan terkencing-kencing dia lari. Kalau ada lah. Ni sekarang ni pun dia tengok dari jauh, dia tengok, tak berani datang kan? Sebab adik-adik, anak-anak sekian dah apa, dah syahadah tadi, dah la ilaha illallah, dah takbir tadi, dia lari, pakat lari semua. Okey, jadi zikir ni adalah merupakan satu kekuatan. Kenapa? Kerana bila kita zikir, kita ingat Allah, kita ingat kuasa Allah, hebat Allah, agung Allah. Jadi bila kita ingat Allah tadi, maka makhluk-makhluk lain akan melihat kehebatan Allah yang kita rasa tadi, akhirnya dia akan jauh. Allah akan protect, Allah akan lindung kita. Jadi sebab tu kena berzikir. Jadi kalau ngantuk ke apa, pegang kat mana sakit pun sama. Yang ni Ustaz nak ajar satu benda lagi. Yang tadi la ilaha illallah, cuba baca. Kalau boleh satu hari 100 kali. Boleh? 100 kali 100 kali minimal lah. Kalau boleh 1 kali. Tak dapat 100 kali, 10 kali pun tak apa kan. Baik. Yang kedua kan, kalau ada apa-apa berlaku, sakit, katakanlah sakit, kat mana sakit sebagainya. Kalau sakit tu sakit yang memang luka ke apa, rawat lah, memang sakit luka kan. Tapi sakit tu tiba-tiba sakit aja, tiba-tiba pening kepala aja, maka macam mana buat? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahu baca Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca 11 kali. Katakanlah kita sakit dekat sini, tak ada semena-mena, sakit aja, kita pun ambil, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan lidah dan dengan hati pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Tapi syarat dia apa? Apa syarat dia? Syarat dia, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan lidah kita, dengan hati kita, kita baca tadi, kita minta pada Allah, ya Allah sembuhkan. Maknanya hati kita minta pada Allah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, hati kita minta, ya Allah sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, hati kita minta, ya Allah tolonglah sembuhkan. Jadi kalau kita sakit tak semena-mena apa, bukan sebab luka apa, luka kita rawatlah lukanya tu. Sakit apa, tiba-tiba sakit je, pegang kat situ kan, baca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Kalau mak kita sakit ke, umi kita sakit ke, ibu kita sakit ke, kalau sakit, mana sakit? Ibu dekat kepala lah, sakit lah, migraine lah. Anak-anak tadi datang, pegang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baca 11 kali. Bila baca 11 kali itu, insya-Allah dengan hati kita bersih, minta ke Allah, kita minta ke Allah, maka Allah akan sembuhkan. Boleh? Kita insya-Allah, ini semua survival ni maknanya kita nak independent, berdikari daripada lain, kita dengan Allah sahaja. Kita dengan Allah. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak. Ada soalan lain tak? Ada soalannya? Soalan untuk ustaz. Tak boleh tak? Soalan untuk ustaz lagi sekali tulis. Macam mana nak pupuk anak-anak sayangkan ibadah ni? Bukan anak-anak ni, mak-mak. Macam mana nak pupuk anak-anak sayangkan ibadah? Macam mana nak pupuk anak supaya sayang ibadah? Siapa yang suka semayang tadi angkat tangan? Mana yang suka semayang tadi? Oh, kat umi dia dah. Cuba tanya dia. Macam mana, kenapa suka semayang? Dekat belakang. Okey. Patut tak lompat kat sini. Tapi dia dah segar dah tu. Kenapa suka semayang? Okey, saya tanya adik. Kenapa suka tak semayang contohnya? Suka semayang tak? Siapa yang suka semayang kat tangan? Suka semayang. Kenapa suka semayang? Kenapa suka semayang? Ibadah kepada Allah. Okey. Kenapa suka semayang?
menenangkan pikiran dan hati. Oh, menenangkan fikiran dan hati. Kenapa suka semayang? Kewajipan. Kewajipan. Jadi sebenarnya tu semua jawapan-jawapan daripada orang yang dah lama-lama sikit kan. Yang kecil-kecil ni macam mana? Baik. Kita nak ajar anak-anak ibadah ni, kita kena ibadah dulu. Maknanya mak ayah kena buat. Dan mak ayah kena khusyuk. Mak ayah kena ikhlas. Jadi dia lahir daripada qudwah. Jadi kalau kita nak anak-anak kita solat, kita solat dulu. Maknanya anak-anak ni jangan kita tinggalkan dia duduk jauh-jauh ke tengah solat, sama-sama ajak. Kita solat dulu. Jadi untuk nak pupuk anak-anak ibadah ni, yang pertama kita kena buat dulu. Kalau kita tak seronok semayang atau kita tak khusyuk semayang, maka anak-anak kita akan tak seronok dan tak khusyuk juga. Jadi kita kena dulu. Itu nombor satu. Jadi nombor satunya, mak ayah ni kena cari jalan supaya belajar macam mana nak khusyuk, macam mana nak, sebab roh daripada anak, daripada mak ayah ni akan turun kepada, dia punya cahaya dia tu akan turun kepada anak-anak. Jadi hari ni ramai orang kadang-kadang dia nak suruh anak ni, tapi dia tak khusyuk sembahyang. Kita kena cari jalan supaya kita khusyuk. Itu nombor satu. Jadi nombor satu, qudwah. Jadi murabbi misali, kita pendidik yang menjadi contoh. Jadi nombor satu. Yang kedua, kita kena bentuk suasana-suasana yang boleh menyebabkan menggalakkan, merangsang anak-anak untuk melakukan ibadah yang khusus, suasana. Yang kedua ialah bi'ah tarbawiyah, bi'ah salihah, suasana yang baik. Suasana macam mana? Contohnya, mari kita sama-sama semayang ramai-ramai. Siapa semayang, siapa lepas semayang, nanti kita buat sesuatu yang disuka, contohnya. Jadi mari kita menggalakkan sembahyang. Kemudian contohnya kita buat benda real case. Contoh ini pernah berlaku pada anak-anak saya jugalah, contoh. Satu ketika berlaku peristiwa anak tak dengar cakap. Kita suruh buat, dia tak nak buat. Dia suruh buat, dia tak nak buat. Maka mak ayah ni doa dia mustajab. Yang pertama, jangan marah pada dia. Kalau kita suruh dia tak buat, jangan marah. Kita tahu itu salah kita dulu. Jangan tengok dia dulu, tengok kita. Yang kedua, kita minta pada Allah. Masa hati kita tersentuh dengan anak tadi tu, kita minta ke Allah. Ya Allah, bagilah hidayah kat dia. Ya Allah, dia tak tahu, Ya Allah. Satu ketika tu berlaku anak sulung, dia nak keluar, tapi tak bagi, mak ayah tak bagi. Saya tak minta izin, maknya pun tak bagi. Jadi bila dia nak keluar tak bagi tu, dia keluar juga dengan kawan-kawan dia. Dalam perjalanan tu dia tak jadi pergi, dia patah balik. Kenapa dia patah balik? Bila tanya dia, kenapa tak pergi dengan kawan tu? Dia kata dia takut nanti bila tak buat benda yang mak tak suka, abah tak suka ni, dia kata nanti Allah bagi balak kat dia. Dia takut. Tapi macam mana dia takut tadi tu? Dia lahir daripada hati kita ni yang lebih takut kepada Allah. Kita latih diri kita takut kepada Allah, dan kemudian apa yang ada pada kita tu, suasana yang ada pada kita tu menyebabkan anak tu terjadi macam tu. Jadi sebab itulah kita nak kena sentiasa menghidupkan bi'ah tadi. Kita ajak sahabat-sahabat kita yang sama-sama ramai-ramai macam gini lagi, macam ni. Ini cantik lah ni. Jadi masing-masing berkenalan. Mula-mula memang tak ada apa-apa, tapi dia ada roh dia. Dia ada dia punya cahaya dia punya rahmat Allah. Jadi walaupun kita nampak macam biasa-biasa, dia duduk macam gini tak ada apa, tapi sebenarnya suasana yang ada itu membentuk jiwa. Sebab tu bi'ah tu penting sangat, suasana. Sebab tu kita kena kumpulkan macam gini dari masa ke masa, untuk supaya anak-anak itu jiwa mereka disentuh dengan suasana-suasana yang boleh memberi kekuatan. Jadi bi'ah. Yang ketiga, biasalah ada manhajnya, ada sistemnya. Contohnya kita boleh bagi reward. Reward. Siapa yang boleh hafal Quran, katakanlah hafal awal suratul kahfi, nanti bagi hadiah. Ini peringkat awal boleh macam itu, tak apa.
Peringkat awal nak galakkan anak-anak, kan. Tapi lepas masa-masa tertentu, kita sentuh hati dia, iaitu kita ni hamba Allah, kan. Kita ni akan pergi kepada Allah, dan kita ni akan, kan, nak hidup. Makna hidup mesti nak berjuang pada jalan Allah. Masukkan ciri-ciri nak berjuang. Sebab hari ni kita nak suruh anak kita solat, anak kita baca Quran. Macam adik-adik anak-anak kan, kita baca. Kenapa baca Quran? Kenapa solat? Kenapa puasa? Sebenarnya kita nak membina kekuatan. Hakikatnya nak membina kekuatan mukmin, kekuatan orang Islam. Supaya apa? Supaya dapat bantu agama Allah. Jadi kita letakkan perjuangan di situ. Bila letakkan perjuangan di situ, maka apa yang kita lakukan itu semuanya dalam rangka untuk nak membina kekuatan. Baru kita nampak, bukan sekadar semayang, puasa, kan. Sebab orang Islam memerlukan kekuatan. Dan kita sedarkan anak-anak kita tadi dengan peristiwa yang berlaku. Contoh, mungkin sekali-sekali nanti kita buat satu program rehlah pergi ke bandar. Naik bas kecil-kecil ke, satu bas, satu lelaki, satu perempuan. Rehlah keluar, naik ramai-ramai pergi bandar, kan. Malam-malam pukul 12 lebih. Ataupun kita tidur dulu, kan. Lepas isyak tidur semua. Lepas tu pukul 12 ke atas, dan naik bas ramai-ramai pergi ke bandar Kuala Lumpur. Tengok kat sana ada apa malam-malam kat Kuala Lumpur. Apa ada ke malam Kuala Lumpur? Tengok orang tidur tepi jalan. Ramai orang tidur tepi jalan, tak ada rumah, homeless. Tengok orang-orang yang buat maksiat, lupa kat Allah. Tengok tu dia buat maksiat, lupa kat Allah. Tengok penagih dadah. Tengok, kita kena kenalkan, kan. Kita kata jahiliyah, daripada jauh kita kenalkan. Ini tengok ni, ini semua hasil bila kita jauh daripada Allah. Bila kita tak jaga solat, Allah tak jaga kita. Tengok tu, duduk bawah jambatan. Bukan kita nak rendahkan orang tu, tapi kita nak rasa bagaimana peliharaan Allah tadi datang bersama ibadah. Jadi sekali-sekali kita kena ubah suasana-suasana tadi, supaya ada masa kita kenalkan hati dan diri kita ini dengan perkara-perkara yang di luar, supaya kita jauhkan diri daripadanya. Ini antara perkara-perkara yang boleh buat lah. Macam mana nak cakap pada anak game itu melalaikan? Tak boleh cakap. Boleh cakap tapi tak boleh, tak masuk. Masuk sini, keluar sini balik. Masuk sini bukan keluar sini tak. Masuk sini, keluar sini balik. Tak boleh cakap. Yang paling best sekali nak supaya anak-anak kita keluar daripada game ni, datang, ajak datang sini. Datang sini, tinggalkan ni. Tinggalkan semua PS tu apa semua, kita buat dekat sini. Kita berenang sama-sama ke, kita masuk hutan sama-sama ke, kita mandi sama-sama, kita buat aktiviti bersama-sama, kan. Sesuatu yang membina kekuatan berfikir. Contoh, saya tak tahu setakat mana yang kita nak buat di sini, tapi kita buat survival sungguh-sungguh. Anak-anak masak nasi sendiri, masak ikan sendiri, lauk sendiri, makan, contoh kan. Contoh. Jadi bila kita hidup dalam keadaan yang macam ini, pada masa itu barulah hatinya akan disentuh dengan kekuatan untuk menjauhkan daripada video game tadi. Sebab video game memang melalaikan. Jadi kita nak cakap susah, tak elok melalai. Sebab dia masih lagi kat dia. Kan. Kita kena cari option. Satu yang pilihan yang lain. Maka kita ada game yang lain. Apa game kita? Contohnya kita explore. Kan, bermalam di sini. Kita buat sesuatu. Mungkin abang man kita dan sahabat-sahabat besar kita boleh cerita. Anak-anak kalau tak ada air macam mana buat? Kalau tak ada air nak buat macam mana? Macam mana nak cari air kat sini dalam hutan ni? Maka cari, tengok ni akar ni, tengok akar ni. Tengok akar ni, kita potong akar ni, ada air. Cuba rasa air dia. Sedap, lebih sedap lagi. Contoh. Jadi macam mana kita tak ada api? Tak ada api. Tak ada elektrik macam mana? Kita ada boleh buat ni. Jadi survival. Macam ni. Ini salah satu daripada cara-cara yang boleh kita nak. Jadi bila kita dah balik besok, janganlah bagi macam biasa, kita jarakkan sikit ataupun kita jauhkan. Jadi kemudian bila kita dah boleh buat secara konsisten, berkala,
tahap 1, tahap 2, tahap 3, maka akhirnya anak-anak kita akan bersama-sama. InsyaAllah nanti kalau contoh kita buat di arcade nanti, dari bulan kasih nanti insyaAllah, contohnya kita nak bawa keluar ni, kita akan ada program dengan apa, kuda insyaAllah. Mungkin kita akan latih anak-anak naik kuda, mungkin ada sahabat-sahabat muda kita yang diver, kita boleh ajar anak-anak diving, aktiviti dalam laut, diving, tengok apa yang ada kat dalam, tangkap ikan dengan menggunakan alatan-alatan biasa. Jadi kita latih perkara-perkara tersebut sehingga anak-anak kita rasa seronok hidup bersama alam, seronok tadabbur alam. Bila seronok dengan alam tadi, maka insya-Allah video dan sebagainya dapat diketepikan, walaupun mereka dah larut dengan itulah. Jadi saya rasa itulah antara perkara yang boleh, insya-Allah. Selalu orang lain tegur baru anak-anak dengar. Selalu orang lain tegur, maknanya hatinya masih lagi lalai. Hati masih lalai. Apa penyakit nombor 1 orang masuk neraka Allah? Apa penyakit nombor 1? Apa sebab utama ramai masuk neraka Allah? Dengki. Dengki satu, sakit hati lagi, apa lagi? Malas lagi, apa lagi? Ledak aurat lagi. Semua yang ada tu kan, dia boleh bertaubat, betul? Betul. Tapi kalau ada satu penyakit ni, dia tak boleh bertaubat. Dia tak boleh bertaubat. Apa agaknya? Sihir pun boleh lawan. Syirik pun boleh bertaubat. Jadi kalau ada benda ni tak boleh bertaubat. Sebab tu ramai masuk sebab benda ni, penyakit ni. Agaknya apa? Siapa betul? Ustaz bagi dia hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Video game berdosa tak main video game? Yang cakap tu sambil baring ke dia, sian je kan. Dah terbaring tak apa, tak ada masalah. Nak baring pun tak apa, boleh. Anak-anak kita kan. Agaknya apa? Mengumpat, murtad, berzina. Siapa angkat tadi? Akak. Makan makanan haram ni macam PPM je. Lain lagi apa lagi? Dah habis, khalas. Tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Kufur lagi apa lagi? Mencuri. Baik. Itu semua maksiat yang boleh bertaubat insya-Allah kalau dia ada kesedaran. Tapi kalau ada penyakit ni, kita tak akan bertaubat. Apa dia? Allah gambarkan dalam Quran wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahu alazim. Ni penyakit ni tak kira siapa kena, dia tak akan bertaubat, dia leka dia buat dia. Iaitu Allah gambarkan dipenuhkan, disumbat dalam neraka Allah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Daripada kalangan, kebanyakan daripada kalangan manusia, jin dan manusia. Maknanya majoriti orang masuk neraka sebab penyakit ni. Tak kira anak-anak ke orang tua ke. Yang mana dia ni ada hati tapi dia tak boleh faham. Penyakit ni menyebabkan dia ada hati tapi dia tak boleh faham. Dia tengok pokok, hati dia tak rasa ini adalah ciptaan Allah. Tak rasa. Dia rasa pokok je. Tengok semut, tak rasa ni makhluk Allah. Hati dia tak rasa. Dan ada mata, tidak melihat. Dia ada mata tapi dia tak boleh melihat. Buta. Bukan buta fizikal, buta hati dia. Dan kemudian dia mendengar. Dia ada telinga tapi tidak boleh mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternakan. Yang kaki 4, lembu, kambing yang hanya untuk disembelih saja. Balhum adal, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, merekalah orang yang lalai. Kalau kita ada penyakit lalai, kita tak akan bertaubat. Walaupun kita tahu kita berdosa. Kenapa lalai? Sebab terputus daripada Allah. Apa tanda lalai? Ada hati tak faham. Ada mata tak nampak. Ada telinga tak dengar.
Ini penyakit ni jangan bagi. Ini sebab itulah serangan pertama yang dibuat oleh Dajjal, tenteranya, kepada kita ni anak-anak sekalian, ialah dia bagi kita lalai. Apa lalai? Waktu semayang masuk, Allahu Akbar, azan, kita kata tak apalah, main game lagi. Lalai. Walaupun kita tahu, kan? Waktu puasa, kita puasa juga, tapi kita yok-yok kita kata. Puasa yang yok ke yok-yok kan. Jadi sebab itulah, kan, pada hari ini banyak benda yang berlaku dalam hidup kita ni rupanya membentuk diri kita supaya lalai. Lalai ni terputus daripada Allah walaupun kita ibadah. Tengok Allah gambarkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'u nal ma'un. Maka celakalah ke atas mereka yang sembahyang yang macam mana? Yang lalai, lupakan Allah. Atau ada dia ketika sembahyang dia lalai, atau dia melalaikan sembahyang, lalai, lupa, leka. Dan juga mereka yang riak, nak tunjuk-tunjuk, mereka ni ada dalam neraka Allah. Dia sebut kat sini. Sebab tu anak-anak sekalian, bila kita berada di dalam hutan ni, antara benda yang kita nak lahirkan dalam fikiran dan hati kita ni, kita nak rasa, kan, nak rasa dalam hati kita ni bahawa inilah kehidupan yang sebenar di dalam dunia ni, iaitu kehidupan yang penuh dengan, kan, perkara-perkara yang basic, yang tidak ada apa-apa. Yang lain tu semuanya perhiasan saja. Tengok, duduk dalam, tidur sekadar tidur, tak perlu katil, tak perlu tilam, tak perlu apa, tidur dengan apa ni, kita kata kemah, sekadarnya, kan. Tengok balik kehidupan kita, kan. Jadi mungkin susah sikit hidup kita kat sini, kan, tapi, kan, kita nak rasa inilah dia perkara yang sebenarnya, kan, hakikat dalam kehidupan dunia ini adalah merupakan ujian. Jadi kita lalai, kita sedang diuji oleh Allah. Jadi itu. Macam mana adik, boleh? Siapa nama ni? Siapa nama ni? Tu bukan yang baik, tempat belakang tu, tengah pakai. Orang Melaka tu, di katil. Faham tak? Boleh faham. Apa penyakit yang kalau ada kat kita, kita pun tak perasan? Lalai. Apa maksud lalai? Hati kita rosak, kan? Mata kita rosak, basirah kita rosak, telinga kita rosak. Tak boleh nak kenal Allah, tak boleh nak dekat Allah, tak boleh nak sayang Allah. Nak sayang Allah tak boleh. Jadi ini semua merupakan antara perkara yang datang daripada kelalaian. Jadi bila kita berada kat sini, kita nak rasa, kan, tengok pokok, tengok apa yang ada, kita rasa Allah ada, Allah kuat. Kita pun baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita istighfar, astaghfirullah. Yang boleh selawat. Jadi kita banyakkan zikir, banyakkan berfikir. Mudah-mudahan bila kita ada zikir dan fikir itu, Allah akan bantu kita, insya-Allah. Boleh nak insya-Allah. So lepas ni buat apa? Lepas ni program apa? Lepas ni apa? Tidur. Ke malam ni ada program, kan? Tak tahu. Rahsia lah. Okay. Apa pun berlaku dengan kita malam ni, maka hendaklah kita sentiasa, kan, zikir pada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalaulah kita nampak benda-benda yang tak pelik, yang pelik-pelik ke kadang apa ni, tak ada apa ni sebenarnya, cuma jangan keluar dari kawasannya lah, jangan keluar dari kawasannya. Kalau kawasan tu, kan, takut ada ular apa, kan, kawasan ni tak ada kot, insyaAllah. Jadi kita jaga keadaan kita, duduk bersama-sama, keluar bersama-sama, kan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi ke rahmat dan barakah pada kita, insyaAllah lah. Baik, itulah sikit sebanyak untuk pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah bagikan kepada kita rahmat. So siapa yang boleh bangun malam hari Qiyamul Ustaz Ustaz khusyuk sungguh. Ada Qiyamul malam ni? Ada?
Okey, kalau tak ada kamulan ke ada kamulan, bangun semayang kan. Rasa semayang bawah pokok. Selalu semayang kat rumah kan. Semayang bawah pokok ni, semayang bawah pokok. Cuba Allahu Akbar. Semayang masuk. Kemudian jangan lupa doakan mak ayah, doakan ibu bapa. Dan doakan sahabat-sahabat mak ayah tadi semua sekali. Termasuklah ustaz sekali, doakan. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Mari kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Kau berilah hidayah kepada kami ya Allah. Kau berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Berilah kepada kami taufik-Mu ya Allah. Berilah kepada kami rahmat-Mu dan barakah-Mu ya Allah. Berilah kepada kami ma'unah dan karamah-Mu ya Allah. Inayah dan segala pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati-hati kami dengan iman dan takwa. Hidupkan hati-hati kami dengan ihsan. Hidupkan hati-hati kami dengan amalan-amalan yang berguna ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kejahilan, daripada kezaliman, daripada segala perkara-perkara mungkar dan maksiat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala perkara-perkara yang Kau murkai ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, antallah al-wahid al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wa syuhada'i was salihin, Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana abang kita? Ustaz. Mana abang kita tadi? Angah. Mana? Siapa jadi ni? Camp Komandan siapa? Camp Komandan Ustaz? Saya tak tahu apa tu cara, tak boleh nak cakap. Kena tanya. Baik, insya-Allah lah. Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi insya-Allah.